Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita hadir dan meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan manhajut talaqi istidlal. Ustaz Firdaus tadi dia tak sihat, Allah Ta'ala sembuhkan beliau. Jadi kita dah sampai itu pada berkaitan dengan tajuk tata cara yang kedua atau usul yang kedua. Usul pertama kita dah habiskan sebelum daripada Ramadan lagi, itu berkenaan dengan mengagungkan nas syarak, mana untuk disiplin yang pertama bagi seorang ahli sunnah dalam penerimaan dia belajar dan pendalilan dia berhujah adalah pertama sekali dia mengagungkan nas, mana sifat dia mengagungkan nas. Yang kedua yang kita ambil adalah berkenaan dengan dia memastikan kesahihan sunnah, mana ataupun nas-nas sunnah yang dia ambil adalah bersandar kepada nas-nas atau apa sunnah yang sahih. Dan awal permulaan sebelum dibincangkan berkenaan dengan macam mana kita mengenal nas yang sahih dan juga dhaif, ataupun kenapa para ulama menolak nas-nas yang dhaif, pengarang buku kita dia mula menjelaskan berkenaan dengan bagaimana sunnah Nabi SAW adalah sebagai usul ataupun satu orang kata sebagai asas yang kedua setelah Al-Quran. Kerana Nabi SAW diberikan bukan hanya kitab, tapi diberikan juga penjelasan kitab. Itulah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dalam surah Jumaah ke atau surah Baqarah ke, bila Allah nyatakan berkenaan dengan pengutusan Rasul SAW, ada beberapa tugasan, dan antara tugasan dia adalah yatlu alaihim ayatihi, menyampai pada bangsa berkenaan ayat-ayat Allah, kemudian wa yuzakkihim, bersihkan mereka, sucikan mereka dari dosa-dosa, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah. Kitab adalah, kita faham kitab tu apa. Hikmah is not mere wisdom. Yang ni ada orang dia terjemahkan, saya dengar baru ni, apa daripada benda entah apa advance Islamic, apa benda entah, dia nama dia pelik-pelik sikit. Advance Islamic apa benda entah, SSS apa dah ni lah. Okey, macam-macam lah, Islamic advance lah, ada advance lagi, advance kan. Jadi wisdom tu dia cuba diterjemahkan sebagai hikmah adalah wisdom, mana kebijaksanaan. Essentially benda berdasar pada masalah kita tentang kebijaksanaan dan teknik dan sebagainya, ia berdasar pada pengalaman. Tak perlu pada wahyu pun, mana manusia tadi kalau dia kata bukan Islam sekalipun, cara jaga anak, cara jangan bagi anak kembung, itu hikmah lah tu. Tapi benda tu berdasar kepada kepada pengalaman. Mana supaya budak kecil lepas kita mandikan yang kembung, apa nak buat? Itu masalah dia kan. Siapa minyak UG Cak Limau ke dia bukan elan tapi cerita dia pasal dia memang kita kata benda tu berdasar pengalaman. Lepas tu dulu macam budak kembung bagi grad botol lah, macam-macam benda tu. Ini kalau itulah hikmah, maka masalah. Sebab Al-Quranul Karim tidak difahami begitu. Dan itu sebab kenapa di awal tajuk ini, pengarang buku ni dia try to enforce kepada kita pemahaman berkenaan dengan nas syarak setelah Al-Quran, sunnah Nabi. Dia tak boleh pada yang lain. Pasal sebelum kita sampai daripada masalah tattoo, sampai dah kan, mana maksud dia bawah tu lah Ibn Taymiyah, mana perenggan yang kedua, yang ketiga. Dia kerana asas dia adalah kerana bila manusia ni dia tak boleh terima apa sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber utama, bukan sumber utama setelah Al-Quran, maka dia ada masalah. Kerana Rasulullah SAW dia adalah penjelas bagi kitab. So tak ada siapa boleh memahami kitab tanpa penerangan Rasulullah SAW. Kalau kita belajar dan tafsir, kita terangkan berkali-kali mana bila orang tu belajar tafsir Al-Quran, kita kata Quran Karim turun pada kita, kita perlu fahami, kita perlu amalkan. Tapi untuk mengamalkan Quran dan memahami Al-Quran, perlukan kepada penjelasan. Jika tidak, kita ada masalah. Itu jadi kes timbul terjemah Quran suka hati. Tak ingat bila kita tafsir, kita terangkan berkenaan dengan ayat yang contoh diberi dalam Sahih Bukhari dan Muslim,
berkenaan dengan ayat 82 surah Al-An'am. Beliau tak menyatakan allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang beriman itu adalah orang beriman yang tak yalbasu, mencampur adukkan imanahum, iman mereka, bidzulmin, ingat zulmin, kezaliman. Okey, automatik kita akan kata kezaliman. Dan bila sebut kezaliman, apa kita faham? Zalim lah, pukul orang, ambil harta orang, nampak harta orang, kan zalim Okey. Itu segi bahasa. The problem is, benda tu bila kita bawa pada aplikasi, para sahabat bila ayat tu turun, mereka datang melutut depan Rasulullah SAW, dan kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, kami tak mampu ayat ni, kami tak sanggup ayat ni. Okey, cuba tak? Takkan para sahabat semua suka zalim orang? Kan? Kan kalau ikut kita baca ayat berkenaan, apa masalah dia? Jangan zalimi orang. Itu susah sangat ke? Paling kurang kita jauhi diri kita daripada orang lain. Kan macam ada orang kadang-kadang dia bagi alasan untuk tidak menghubungkan silaturahim. Kerana apa? Kerana takut nanti bergaduh. So lain sekali dia tak jumpa langsung. Dia datangkan dengan alasan, excuse, kan, untuk membolehkan perbuatan dia memulakan saudara Rasul lebih daripada 3 hari. Lebih dari 3 hari, kan Nabi kata la ilaha illallah muslim ayyahjur akhahu fawqa thalath. Tapi dia kata tak apalah, tapi kalau jumpa nanti lagi gaduh, lagi baik tak usah jumpa. Dia bagi alasan. Dia pun tak nak downkan diri dia, dia tak nak rendahkan diri dia, kan, humbleness tak ada, maka dia nak kekalkan juga perangai meninggi diri. So dia bagi alasan kalau jumpa nanti gaduh. Betul? Okey. Jadi kalau dia actually dia bagi alasan tadi, kita kata anything. Benda yang itu kita kata kita elakkan menzalimi orang dengan cara tak jumpa dia. Selamat dah. Ikut ayat Quran tadi, apa salah para sahabat mengelak? Kita rasa pelik. Lalu para sahabat bila datang ayat berkenaan, mereka duduk menuntut depan Rasulullah dan mereka kata, ya Rasulullah, kami tak mampu ayat ni. Kami tak mampu ayat ni. Lalu Rasulullah SAW ketika tu bila diorang kata tak mampu, diorang bagi alasan kenapa. Dia kata wa ayyuna la yuzlimu nafsah. Siapakah di kalangan kami yang tak menzalimi diri sendiri? Siapakah di kalangan kami yang tak menzalimi diri sendiri? Okey, soalan, para sahabat dapat kat mana menzalimi diri sendiri tu ada maksud dia apa? Dia actually bila orang baca bizulmin tu, diorang faham betul dosa. Diorang faham dosa sebab kan kita dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut tentang doa Adam AS dan Hawa, kan, bila doa dalam surah Al-A'raf ayat 23, Allah Ta'ala nyatakan apa? Qala, mereka berdua berkata, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami dah zalimi diri kami sendiri. Maksudnya kami telah berdosa. So itu pemahaman mereka. Mereka faham bahawa dosa. So masalah dia. Tapi Rasulullah SAW kata salah, bukan itu. Rasulullah kata kamu tak pernah dengar ke kata-kata hamba yang soleh, itu Luqman, bila dia kata pada anak dia. Dia kata pada anak dia, dia kata ya bunayya la tusyrik billah, Rasul Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah Ta'ala, buat penyekutuan terhadap Allah SWT. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim, benar-benar zalim yang besar. Zalim yang besar. Baik, maksud dia Nabi kata dekat situ yang dimaksudkan dalam ayat Al-An'am 82 adalah syirik. Maksud dia tak boleh kita applykan meaning tu ikut suka hati. Maka ikut bahasa macam betul. Macam orang Melayu kita suka pakai apa? Dia panggil apa? Dia sebut gini, awak fitnah saya. Betul dia sebut al-fitnatu asyad min al-qatl. Bisa dengar kan? Okey. Sebenarnya fitnah dalam Quran Karim bukan maksud itu. Bahkan dalam ayat berkenaan bukan maksud itu. Pasal kalau kita perhatikan, dia actually ayat berkenaan ayat yang juzuk kedua, bila datang berkenaan dengan tajuk jihad, perang. Dan bahkan bila timbul tajuk ni, ada tajuk bila mana para sahabat berperang dengan orang-orang bukan Islam. Ada kan kabilah-kabilah Arab yang bawah naungan Islam, mereka berperang dengan musyrikin, menyerang musyrikin pada waktu bukannya pada bulan-bulan haram, pada bulan-bulan haram. Maka dengan sebab itu okey, sikit lagi depan sikit. Okey, dalam ayat ni ayat yang ke-191, konteks ayat tak kena kaitan pun dengan tuduh orang tanpa bukti yang kita guna sebagai fitnah. Tapi bila tak baca ayat berkenaan, dah tak nampak pula 191. Ini masalah projektor. Okey, 191 surah Baqarah. 191 surah Al-Baqarah. Dan itu di antara tempat, ada satu lagi tempat lain. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, ada tempat lain. Tapi dekat sini apa dia kata? Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Perangilah mereka, seranglah mereka
haitsu saqiftun, mana kamu temui mereka. Wa akhrijuhum, dan halaulah mereka, min haitsu akhrajukum, sebagaimana mereka halau kamu. Wal fitnatu, dan fitnah itu asyad minal qatl, lebih dahsyat daripada pembunuhan atau peperangan. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, yang kamu perangi mereka di sisi Masjidil Haram, hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka perangi kamu di sisi masjid, di sisinya pada Masjidil Haram. Fa in qatalukum, jika pergi perangi kamu, faqtuluhum, perangilah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafir, demikianlah balasan orang-orang kafir. Ayat ni konteksnya fitnah ni adalah kufur. Kekufuran lebih teruk daripada pembunuhan. Mereka ada orang marah pada orang Islam kerana berperang ketika bulan haram. Marah ketika orang Islam perang dengan bulan haram. Dia orang kena fikir dulu, kufur mereka terhadap Tuhan jadikan bulan haram itu adalah lebih besar. Itu maksud dia fitnah. Datang kita adalah kan mulut gatal kan. Itu sebab kenapa bila kita kata, bila asal pada ayat ni, berdasar pada konteks apa ayat 682 tadi, para ulama letakkan batasan atau asas. Dia kata bila kita nak tafsirkan Quran dahulu. Mana itu sebab hatta para sahabat faham zalim itu dosa daripada Quran, bukan ikut idea. Macam dia kata, rasanya tak ada rasanya. Pasal Al-Quran kata menzalimi diri sendiri adalah melakukan dosa. Jadi kerana Al-Quran berikan isyarat ke situ, maka diorang faham bahawa zalim itu ada meaning dosa. Saya tanya tuan-tuan sekalian, tuan-tuan faham zalim tu zalim. Okay, tapi diorang faham zalim tu dosa. Nabi pula terangkan zalim tu adalah syirik. Itu berdasar pada Allah Ta'ala punya kehendak. Pasal meaning pertama, the first meaning, pasal Allah Ta'ala turunkan Quran, dia lebih tahu Quran tu apa yang dikehendaki daripada Quran. Mana apa dikehendaki dengan darah, disebut dengan tajuk darah Allah Ta'ala sebut apa, audaman masfuhan, atau audaman apa, hurimat alaikumul maitatu waddamu, diharam ke atas kamu ni darah, bangkai dan darah. Bila sebut darah, any darah. Tapi bila merujuk pada surah Al-An'am, dia darah itu darah madaman masfuhan, darah yang mengalir. Dia actually darah yang keluar ketika mana ditumpahkan untuk penyembelihan tu, bukannya darah yang ada dalam daging. Ni beli daging merah-merah ni, ustaz kata darah ni najis, dia kata. Dia pun ambil, dia gonyong daging tu putih straight, lepas tu dibakar ke, dia masak, dia goreng. Lepas tu orang kata tak sedap pula daging tu ni. Dia macam tu. Kita bukan nak makan darah berkenaan, tapi tak disuruh kita keluarkan darah yang dalam daging tu. Memang betul bila darah daging tu merah, maksud dia ada darah. Tapi bukan kerja kita pergi gonyong sampai kan, dengan selawat ni, Allahumma salli ala Muhammad kan. Kenapa kan? Apa pasal? Itu sebab kenapa bila pengertian darah tadi, darah mana? Yang ada darah dan tulang ke dan sebagainya, tengah-tengah tulang tu, actually bukan itu. Bila tergigit bukan kita astagfirullahaladzim, kita telah makan darah. Bukan. Apa ni kan? Punca dia sebab apa tahu? Aplikasi pemahaman. Pasal bila Allah Ta'ala dia turun Quran, dia lebih tahu apa benda dia nak dengan ayat berkenaan. Bila kadang-kadang satu tempat dia datangkan dengan secara am, sini diperincikan which one is meaning yang dikehendaki. So kita kena terima apa yang Allah Ta'ala terangkan. Pasal dia turun Quran, dia tahu Quran mana perkataan yang dikehendaki dengan, atau mana makna yang dikehendaki dengan perkataan berkenaan. Itu cara sebenar. Kemudian bila tak jumpa ada Quran berquran dengan hadis. Macam tadi kita tahu nak apply mana satu. So Nabi dah terangkan meaning dia. Zalim itu adalah syirik. Janganlah kita gatal-gatal gunakan. Dia ada kaedah fiqhiyah, atau kaedah penafsiran Quran. Dia kata al-ibratu, pengambil kiraan, nak ambil kira adalah bi umumil lafzi, dengan umum lafaz. Umum lafaz tu kita pakai yang umum dia. Laisa bi khususis sebab, bukan dengan sebab khusus sebab ia turun. Contoh, bila tajuk berkenaan dengan Al-Quran, contoh macam masalah zihar, Allah Ta'ala mengatakan alladzina, innal ladzina. Alladzina actually lafaz yang umum. Meaning dia boleh kena pada sahabat Rasulullah, boleh kena pada kita, boleh kena pada orang lepas kita. Kan? Bila gunakan man atau ma. Macam dalam kisah apa? Kisah yang Ibnu Mas'ud dengan perempuan berkenaan. Yang perempuan yang datang berdebat dengan dia tu kan. Berkenaan dengan dia kata, aku dah buka Quran dari hujung ke hujung, aku tak nampak pun kata ada tattoo tu haram. So bila dia bagi pada perempuan berkenaan ayat surah Al-Hashr ayat ke-7. Kan dia kata apa? Dia kata, kau tak dengarkah firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa-apa yang dibawa kepada kamu, didatangkan kepada kamu, diberi kepada kamu oleh Rasul, maka terimalah, ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa bagi dilarang kamu daripadanya, fantahu, maka stop, berhenti, jangan jalan, jangan buat, jangan ambil, jangan laksanakan. Maksudnya bila Nabi larang, jangan tinggalkan. Dia gunakan perkataan ma, tak ma apa yang.
Maksudnya walaupun kisah itu berlaku pada kisah berkenaan dengan harta rampasan perang yang diperolehi tanpa pertempuran. Tanpa pertempuran, harta rampasan perang kita perolehi itu macam mana? Kalau harta rampasan perang dengan pertempuran, dia ada diberikan dalam surah Al-Anfal. Ada dibagi 5. Kalau yang ini macam mana kita nak kata nak buat? Maka Allah Taala berikan mana apa-apa yang nak, pasal benda tu falillah wa rasul. Mana ini Allah dan Rasulnya. Betul, Rasulullah SAW berhak untuk bagi pada siapa saja. Maksud dia, pengagihan dia tak sama macam harta rampasan perang yang dipanggil ghanimah. Harta rampasan perang yang dapat diperolehi tanpa pertempuran dipanggil fai'. Okey, kisah tadi bila ayat itu datang, apa-apa yang Nabi beri pada kamu daripada harta tadi, maka terimalah. Dan apa-apa yang Nabi larang kamu ambil, maka kamu tinggalkan. Itu maksud ketika mana turunnya ayat berkenaan. Tapi para sahabat diajarkan dia bukan macam tu. Sebab itu kita lihat macam mana Ibn Mas'ud, beliau mengaplikasikan meaning tu umum. Faham tak? Umum. Maksudnya boleh pakai pada apa saja. Bahkan bila perempuan tu kata tak ada dalam Quran pun kata haram. Lepas tu kalau dia kata dalam Quran ada dah. Kau dah baca, kau dah buka Quran, kau dah tahu dah ayat dia. Lepas tu dia kata kau pernah dengar tak ayat Quran yang berbunyi wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa-apa Rasulullah SAW beri pada kamu, sampai pada kamu maka ambil. Wa ma nahakum, apa dilarang kamu fantahu, maka berhenti. So, jadi maksudnya apa Nabi larang berhenti. Jadi dia kata Nabi bersabda, dia sebut sabda Nabi SAW berkenaan dengan tajuk membuat tattoo tu. Membuat tattoo, menyambungkan rambut, kemudian mencabut bulu kening dan juga ni. Di mana dia sebut hadis tadi lepas diterangkan ayat Quran tadi. Dia sebut ayat Quran tu, dia baca hadis tadi. Mana maksud dia aplikasikan meaning ma tu, wa ma atakum rasul wa ma nahakum, ma tu dia aplikasikan pada kena semua benda. Bila nak para sahabat pakai macam ni, kita pun pakai macam ni. Maksud dia jangan kita limitkan kisah ini hanya untuk berkenaan harta rampasan perang. Tak boleh pakai itu. Kena pakai umum juga. Okey. Namun begitu, bila datang nas, ini problem dia. Bila datang nas daripada Nabi SAW menjelaskan macam tadi ayat Al-An'am 82 tu, telah datang nas daripada Nabi SAW menerangkan apa meaning dia. Apa meaning yang bizulmin tu. Nabi dah terangkan ialah syirik. Kita tak ada hak untuk pindah ke tempat lain. Kena faham macam tu. Bila Nabi datang terangkan ini maksud sekian, jangan pula kita datang pula tapi ini umum ni. Zalim, ini zalim. Maybe ini. Tak, bukan. Yang kita pakai masa kita mengatasi Rasulullah SAW. Dengan sebab itu bila ada orang pakai wal fitnatu asyad minal qatl, actually the meaning essentially boleh pakai apa saja. Tapi masalahnya bila ayat itu turun dan para sahabat faham macam tu, dan kita paksa faham macam tu. Konteks ayat tadi jangan kita lompat keluar. Even tu macam kisah yang Ibn Mas'ud tadi, memang dia pakai konteks tadi umum. Sebab dia kita faham beza je adalah kerana para sahabat belajar dengan Rasulullah SAW Al-Quran direct. Dan 10 ayat. Dia bukan main macam kita belajar kan. Belajar baca Quran, kemudian tutup letak atas para. Kemudian tak tahu benda dalam tu. Tak, seriously. Tak, saya ingat dulu ada dekat orang saya kenal. Allah Ta'ala ni baik. Dia hidupkan surau tempat dia tinggal. Memang dia ni orang lain tak kisah kan. Dia sibuk macam petang-petang kata main takraw dan sebagainya. Kemudian dia sibuk pasangkan ni dan sebagainya. Memang orang muda, dia bukan yang tua. Dia memang orang kata buat kerja sungguh-sungguh untuk hidupkan surau. Panggil ustaz-ustaz datang berceramah dan sebagainya. In the end, saya pergi ceramah kat tempat tu. Kemudian dia orang baik kan. Dia kata pak saudara, dia kata engkau berdosa kalau tidak engkau hidupkan surau ni, dia kata. Jadi saya pegang amanah bapak saudara saya, dia kata. Okay, fine. Saya hantar saya waktu tu dia ni tak ada kenderaan. Jadi dia hantar saya. Ambil saya, dia hantar saya. Nak jadi cerita. Bila pergi on the way balik tu, singgah sekejap sementara nak tunggu orang datang ambil saya. Makan kedai tom yum. Sambil-sambil makan tu, dia pun bersembang. Ketika sembang tu cakap apa? Kata ustaz, Ni bukan orang sesat ni, orang tak sesat. Kalau orang sesat saya bincang. Ini orang sesat, orang tak sesat. Dia kata ustaz, saya nak tanya sikit lah. Kata, kenapa ulama-ulama kita suka tambah-tambah benda dalam Islam? Saya pandang dia. Contoh? Kita tak tahu lah dia punya idea contoh tu apa. Yelah banyak benda lah contoh macam wuduk, dia kata. Wuduk. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Sebenarnya muka dia. Actually orang baik ni, kalau orang jahat, kalau orang jenis liberal ke dan sebagainya, ataupun orang wasatiyah ke sebagainya, yang cakap macam ni, kita boleh starlight kepala terus. Ni sekarang ni dia cakap itu dia innocence. Mana dengan orang kata dia memang dia tak tahu betul.
Dia kata, dia kata macam wuduk. Saya pandang dia kata masalah orang tua ni. Saya ambil Quran, saya buka pada dia. Surah apa wuduk? Ayat wuduk kan? Al-An'am, Al-Maidah, ayat ke? 6. Lupa-lupa ingat. Tak apa, tak hafal pun tak apa, tak kisah. Anjak boleh agak-agak kat mana. Saya buka pada dia, saya bagi dia pegang Quran tu. Saya terjemah satu persatu. Word per word saya terjemahkan. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solah. Saya terangkan satu persatu. Jadi lepas baca tu baru kata, oh ada dalam Quran ya. Ada dalam Quran ya. Faham tak? Orang ni orang baik tau. Dia buat bukannya orang yang duduk peleseran main gitar tepi jalan time maghrib. Dia datang hidupkan surau tempat rumah dia. Tetapi bila nak aplikasikan benda berkenaan, dia tak tahu pada kitab Allah Ta'ala ada apa. Dia pasal apa? Pasal cara kita belajar Quran bukan macam mana para sahabat belajar Quran. Para sahabat belajar Al-Quran 10 ayat belajar, hafal, amal, baru pindah 10 ayat yang baru. Mana mereka belajar pemahaman dan juga amal. Ilmu dan amal serentak. Kita belajar Quran, dia tu kita baca, sedap kan? Tarannum, tarik-tarik, nangis, jejih air mata. Kenapa tak tahu? Ada ni kawan saya cerita tu. Kawan saya cerita apa? Yelah tak tahu Pak Imam tak erti ke, tapi kawan saya cerita dia baca ayat Quran apa, kisah berkenaan Maryam. Mak Maryam. Aku nazarkan apa dalam perutku muharrara kan. Actually ketika baca tu dia baca bunyi apa? Bunyi sedih. Lepas tu benda nangis. Padahal benda tu tak ada kaitan dengan masalah tu. Kalau tajuk neraka syurga, actually ni lah, boleh lah kita rasa ni. Kisah Maryam ni kan kisah terdahulu. Apa kita kaitan dengan tajuk anak Maryam, apa ibu Maryam tu nak ni anak dia dengan kita menangis-nangis? Tak kena lah. Dia konteks ayat tak kena. Baca nak saya sedih tu, baca Al-Quran ni kan actually dia berdasar pada ada rhythm dia. Lagu ini, lagu itu dan sebagainya. Jadi benda tu macam kita kata tak sedih pun jadi sedih. Actually tapi lah tak faham kenapa. Tak banyak orang jadi baca Quran tak faham pengertian dia. Jadi itu sebab kenapa kita kata cara pembelajaran kita dengan para sahabat tak sama. Itu sebab para sahabat Nabi SAW lepas Allah Ta'ala Allah Ta'ala terangkan, lepas tu Rasulullah, lepas tu para sahabat dijadikan rujukan. Lepas sahabat tabi'in yang belajar dengan para sahabat. Dengan sebab itu kita kata kita dengar nama Mujahid, Qatadah, Mujahid bin Jabr, lepas tu Qatadah bin Da'amah Sadusi, kemudian As-Suddi ke. Nama-nama yang kita dengar tu yang apa nama-nama yang awal, Suddi bukan. Yang awal-awal contoh macam apa? Tawus bin Kaisan Al-Yamani, qala Tawus, qala sekian. Para ulama ambil kira kata-kata mereka sebab mereka nak murid rapat para sahabat dalam tafsir. Dengan sebab itu diorang menjadi rujukan. Mana apa yang tak sampai pada orang yang berikutnya direct daripada para sahabat, sudah belajar daripada orang yang belajar dengan para sahabat. Itu konteks pembelajaran Al-Quran. Bahasa Arab nombor 5, bukan nombor 1. Ya tapi dah nak faham apa sahabat cakap kena ada bahasa Arab. Dia tak ada bahasa Arab pula. Suara nombor 5. Lepas tu dia tak tahu. Dia tahu hum-hum je. Tak boleh lah juga. Kena belajar lah sampai tahu apa para sahabat kata. Tapi maksud dia untuk gunakan, merely gunakan bahasa Arab untuk faham Quran tak boleh. Kena gunakan kaedah tadi. Dan bila disebut nombor 2 tu adalah Rasulullah SAW. Lepas Allah Ta'ala sendiri, Rasulullah. Kerana Rasulullah SAW dia adalah penjelas bagi kitab. Mana penjelasan lain lebih baik daripada penjelasan Rasulullah SAW? Dan dengan sebab itu berkatalah Ibn Taymiyah. Oleh itu telah berkata Ibn Taymiyah rahimahullah, penjelasan yang sempurna adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kerana baginda makhluk paling mengetahui tentang kebenaran. Tak siapa lebih tahu kebenaran berbanding dengan Rasulullah SAW. Sebab bila ada orang tu cuba interpret Al-Quran selain cara Rasulullah SAW, dia ada masalah. Mana Rasulullah SAW paling tahu berkenaan kebenaran, paling tahu benda yang Allah Ta'ala suka kita buat. Mana kalau dia kata baginda ajarkan kita, ini cara yang Tuhan kamu akan redha dengan kamu, ikut itu. Jangan cuba cari yang lain. Itu sebab kenapa bila kita zaman kita sekarang ni mana kebebasan berfikir. Memang dalam Islam digalakkan. Maka Islam tak suruh kita beku, tidak berfikir. Tapi pemikiran kita perlu dibatasi dengan garis panduan. Macam orang nak makan, makanlah, tapi kena makan benda yang halal. Kamu kan main langgar saja. Macam berfikir pada lingkungan benda yang dibenarkan. Maka kita diberikan alat tadi, tapi itu adalah amanah. So pelaksanaan dia kena tahu. Bukan kita main pakai je, lepas tu kemudian tak tahu, tak kisah. Kita bertanggungjawab. So tak sebut dalam Quran dan surah Al-Isra, tak nyatakan wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Yang kamu ikuti, turuti apa yang tiada kamu ilmu mengenainya. Ayat ni jap. Masalah ayat berapa? Innas sam'a, siapa pendengaran itu?
wal basara. Innas sam'a. Innas sam'a. Okey, surah Isra 36. Al-Isra 36. Wala takfu ma laysa laka bihi 'ilm. Ni kamu ikuti, turuti apa yang tak ada kamu ilmu mengenainya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran itu. Wal basara, penglihatan itu. Wal fuad, hati atau akal. Kullu ulaika, semua itu kana anhu mas'ula, ia akan ditanya mengenainya. Pasal Allah Ta'ala tak bagi kita alat-alat tadi untuk kita jadi ikut betul-betul. Allah Ta'ala bagi kita supaya kita belajar. Namun begitu, dalam kebebasan kita belajar tadi, kita kena tahu apa benda yang tak patut kita faham, apa yang patut kita faham. Mana kaedah pemahaman itu kena betul. Sebab kenapa kita kata bukannya bebas suka hati. Jadi kita kata dalam pemahaman, bila ada orang cuba nak gabungkan, bila orang tak faham, Rasulullah paling tahu kebenaran, dia akan silap faham. Contoh macam bila kita kata, apakah ibadat Tuhan paling sayang, paling suka, yang menyebabkan Tuhan akan pandang pada kita? Rasulullah ajarkan pada kita solat malam, kan, puasa, contohnya bersedekah. Yang itu sebab kenapa dia galakkan orang tu tadi, dalam puasa dia berdoa, dalam solat malam dia berdoa. Mana digalakkan doa pada waktu berkenaan sebab Allah Ta'ala akan pandang kita. Ya, ada orang pula mungkin tak faham benda tu, dia kata kita duduk dalam gua seorang-seorang, nanti Allah Ta'ala pandang kita. Duduk bertapa kan, bertapa duduk diam. Lepas tu ada kadang-kadang tu, cuba saya ingat, saya perasan apa dulu apa Naqsyabandi Muhibbin, Naqsyabandi yang diharamkan di Malaysia ni, tapi masih berjalan. Diharam tapi jalan. Haram tapi jalan. Diharam sejak bila? 2001. Tapi jalan lagi, kan? Masih jalan, happy je dia jalan. Haram. Boleh jalan. Dia macam arak. Boleh tu. Okey. Haram tapi ada lesen tak apa. Tapi dia kumpulan ni, dia bila kita buka dalam website dia tunjukkan cara untuk seseorang tu apa macam nak berzikir ke, bertasbih ke sebagainya, atau hatta kita nak dekat diri pada Allah Taala. Dia pakai tu, dia pergi buat macam ni. Kan benda ni yoga kan? Dia buat macam tu. Actually ada gambar dia. Benda macam ni, benda pelik-pelik ni ada gambar. Mana pula aku letakkan? Sekejap. Sini ke? Sini ke? Sekejap. Ni. Sekejap. Mana satu Ya. Banyak sangat. Wazifah kot. Okey. Wazifah. Mana dia? Muraqabah kot. Okey. Ini Perancis pula. Mana bahasa Inggeris? Muri cahaya, Into the Light. Ni ada bahasa Melayu pula. Mana satu dah? Sekejap. Mana entah. Dia buat jari tu sebiji macam style yang tu lah. Lepas tu dia mana entah, jari, gigi, mulut, tangan, mana entah ada tongkat tok guru masuk dalam badan pun ada. Macam-macam benda. Healing kot. Mana entah meditasi sufi. Okey, ni tak. Langkah 3 dia kata. Jangan buat saya bagi tahu je. Langkah 3 dia kata, duduk bersimpuh yang rapi, tetap bersimpuh, mata tutup, tangan di tempat. Tak tangan tu. Nampak tu? Actually dia ada. Seriously, saya pernah tengok ada orang tu dia pakai ni dekat Masjid Ghufran ni. Orang tengah khutbah gitu. Siapa orang tu ni kan? Serius, ni benda masalah. Mana maksud dia macam ni kan? Dia actually ada mana entah fanak pada syekh lah, mana gambar entah. Jari, lepas tu lidah. Dia kata lidah. Tu nampak. Dia tolak ke atas. Kononnya matikan diri kau sebelum kau mati, dia kata. Matikan lidah kunci. Jadi benda ni macam mana kita kata Rasulullah SAW ajar kita zikir dan tenang dan sekian setiap waktu, tanpa posture tertentu. Kan orang yang Allah Ta'ala berdiri, duduk dan baring tanpa posture. Tapi yalah, ada orang kata Rasulullah betul faham dan sebagainya, tapi dia dah tapi ada orang juga mengetahui cara dekat diri pada Tuhan. Itu masalah lah kita kata pasal macam contohnya kata tadi, Rasulullah SAW ni patut dituruti pasal bagi dia orang paling tahu tentang kebenaran. Mana apa benda Allah Ta'ala redha pada kita untuk kita buat. Mana ada yang lain. Bila ada orang kata tapi lagi. Contoh macam kita bincang berkenaan dengan roh dan sebagainya. Ada orang boleh kata ni, tapi orang Buddha
Seriously kan, apa cerita kita sebenarnya? Kan, itu sebab kenapa kita kata kedudukan wahyu atau sunnah Rasulullah SAW tu sebagai tempat rujukan kita yang utama selepas Al-Quran, tak boleh kita permain-mainkan. Bahkan di sini banyaknya tersilap dan salah. Itu sebab kenapa ketika mana kita bincangkan itu berkenaan pengagungan nas, pengarang buku kita dia kata letak first, dia kata mereka ni cara salafus soleh mengagungkan nas sebelum dia memastikan kesahihan sunnah. First thing first apa? Dia mengagungkan sabda Nabi SAW. Sabda Nabi. Kita pelik. Kenapa dia tuju pada sabda Nabi? Sebab pelaku bid'ah, dia akan tinggalkan sabda Nabi. Dia akan sebut, kita ikut sunnah Nabi. Bertanya hadis mana? Tak ada. Adalah, betul saya ada sanad. Tak tahu datang mana. Tapi sanad dia ada. Tak bercantum, tapi ada. Tu pelik tu kan. Dia tu kita kata benda ikut apa kontradik. Cakap pelik, kata ikut sunnah Nabi, ikut Quran sunnah, tapi para sahabat tak pernah buat benda ni. Tabi'in tak pernah buat benda ni. Tabi'in tak buat benda ni, datang dia buat. Hatta ulama-ulama salaf, ulama-ulama hadis ke ulama tafsir atau ulama-ulama fiqh tak buat benda ni. Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah dan sebagainya tak pernah buat benda ni. Malik tak pernah buat. Ulama-ulama hadis, Bukhari, Muslim tak pernah buat benda ni. Tapi datang orang, dia aplikasikan. Dia kata mana dalil pasal orang-orang ni adalah orang yang mengambil ilmu daripada para sahabat. So para sahabat kata tak ada, so kenapa kena buat? Jadi dengan sebab itu kita kata paling tahu kebenaran siapa? Rasulullah SAW. Dengan sebab itu kita kata mesti penjelasan paling sempurna daripada baginda. Sebab kenapa dia nak build up pada kita sekarang ni kefahaman bahawa jangan cari pemahaman Quran selain daripada cara Rasulullah SAW faham. Dengan sebab itu secara tak langsung jangan kita mengabaikan sunnah Nabi. Sebab kita lepas ni kita bincangkan berkenaan mana sahih mana dhaif. Tapi first thing build up bahawa sunnah ini adalah sumber kedua yang penting selepas Al-Quran. Dan juga makhluk paling tulus kepada sekian makhluk. Maksudnya paling tulus ni paling sincere. Maksud sincere sincere. Mana maksud dia manusia ni bila buat apa-apa, dia biasanya adalah kalau dia kata terlibat dengan diri dia sendiri, orang lain kena dia tak payah kalau boleh. Contoh saya macam kita kata, saya sayang rakyat saya sekian-sekian. Tapi kalau dia kata rakyat kena berhenti dekat traffic light, contohlah kan. Kan bila rakyat actually rakyat bayar juga cukai, tapi kenapa rakyat kena ke tepi bila orang lain nak lintas? Ke tepi. Saya ingat waktu raya kan. Jadi tengah highway orang jam kan, semua orang jam. Datang tak tahu dah mana. Kita tak pasti, saya tak pasti apa kerabat di mana. Tapi cerita dia, polis datang ke tepi. Saya kata bini saya, aku sekat tak, ikut bayar cukai semua cukai. Apa masalah dia? Kan kita ikut kepentingan, semua ada kepentingan. Tapi lah maksud dia macam ni, bila manusia ni dia duduk di atas, biasanya dia akan kalau boleh apa-apa benda tak nak kena. Kan, tak nak menanti, tak nak menunggu. Orang lain pun bayar juga. Pun ikut kelahiran semua lahir darah dan juga ni darah merah, bukan darah gelabu biru. Even though apa dalam istilah apa Inggeris ada blue blood Tikam-tikam perut tak biru pun. Masuri kata putih, try tikam anak dia tengok apa jadi. Kan cucu dia merah juga. Okay? Jadi kita kata tak ada benda yang kita kata boleh menyebabkan seorang tu lebih tinggi daripada orang lain. Semua orang adalah mulia. Semua orang ni nyawa adalah sacred. Bukannya nyawa orang ni je mereka syarikat je paling tinggi, yang nilai lain halal, tak ada. Raja tu mahal, yang rakyat biasa murah, tak ada. Tak ada dalam Islam macam tu. Jadi secara tak langsung kita kata, nak fahamkan sekarang, kalau ikut manusia biasa memang dia akan timbul masalah tu. Tapi Rasulullah SAW bukan macam tu. Pasal antara benda yang kita kena faham, baginda SAW ni dapat harta banyak. Orang bagi, jumpa-jumpa, ya Rasulullah aku hadiahkan sekian. Ustaz pun seronok kau dapat benda macam tu kan. Ustaz sekian ambil. Dia actually Rasulullah SAW diberikan hadiah macam-macam. Banyak orang beri hadiah pada baginda SAW. Tapi barang yang baginda dapat daripada orang ramai tadi tak pernah sampai pada isteri dia. Tak pernah sampai kepada isteri dia, tak pernah sampai kepada anak beranak dia. Bahkan keluar macam tu je. Pernah baginda SAW solat dengan para sahabat. Lepas solat baginda terus bangun. Kemudian baginda langkah bahu para sahabat masuk rumah. Yang baginda keluar daripada rumah, baginda pun para sahabat terkejut. Mereka kata aku teringat benda ni dalam solat tadi. Jadi aku tak nak dia berada dalam rumah keluarga Muhammad lebih 3 hari. Ambil, agih-agihkan. Dan berulang Nabi buat perangai macam ni sampaikan pernah berlaku dalam sejarah umat Islam. Bila mana Rasulullah SAW dia pernah marah isteri dia. Bila isteri dia yang ramai tu datang kata, ya Rasulullah, mana hak kami? Sampaikan turun ayat Quran surah Al-Ahzab yang Allah Ta'ala nyatakan, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, kata pada isteri kau, okey, in kuntunna turidnal hayatad dunya,
azwajika. Tak beritahu kan, tak tahu, tak tengok kan. Okey. Surah Al-Ahzab 50. Surah Al-Ahzab 50. Mana tengah apa? Ya ayuhan nabi, hai nabi, qul li azwajika, kata pada isteri engkau, in kuntunna turidnal hayata dunya, kamu semua, kalau kamu semua nakkan kehidupan dunia, wa zinatan, perhiasan dunia ni, okey, wa zinata, in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinata, fata'alain. Mesti datang, come. Umati aku nak beri, aku senang lenangkan kau. Apa ni kau nak, aku bagi. Wa usarrihkunna sarahan, jangan aku cerai kamu dengan cerai yang baik. Mana Rasulullah SAW marah ketika mana berlaku benda berkenaan, sampai Nabi SAW bersumpah tak nak sentuh isteri sebulan. Sampai kan ada setengah para sahabat ingatkan Nabi dah cerai semua isteri dia. Mana Umar ketika datang jumpa Rasulullah SAW bertanya soal perkara tersebut, pasal kisah anak dia salah seorang isteri Nabi. Jadi dia jumpa, pasal dia kata, aku cakap dah korang jangan buat macam macam ni kan. Dia kata, bukan aku seorang, semua orang isteri dia kena. Mana Umar ingatkan anak dia seorang je kena, rupanya semua sekali kena. Nabi SAW marah sangat ketika tu. Yalah, kita kata, kalau kita kata selama ni dia, apa yang dia ajar, tak faham maksud dia. Kan Nabi SAW nak simpan harta. Baginda SAW tinggalkan dunia ni dalam keadaan baju besi baginda tergadai di sisi seorang Yahudi kerana tepung yang Nabi ambil daripada dia. Kita ni kalau tinggalkan dunia, macam-macam benda ada. Cermin mata harga 1,000, slipper harga, kasut harga 300-400, macam-macam benda kita tinggalkan. Tapi Nabi SAW tinggalkan dunia dalam keadaan apa? Baju besi baginda tergadai. Pasal Nabi nak ambil, bukan kalau kita, Mat, ambil lah sikit duit Baitul Mal tu, bayarkan aku ni tepung. Betul? Tepung aku nak ambil ni, kau bayarkan dulu. Nanti kan kemudian kalau ada nanti, bayar balik. Nabi SAW diberikan macam-macam oleh orang ramai. Tapi Nabi mati dalam keadaan apa? Baju besi tergadai. Di sisi orang Yahudi, kerana apa? Tepung bali Nabi ambil, tinggalkan barang, cagar. Itu keadaan Nabi SAW. Itu kita kata, bila Nabi SAW arahkan kita satu perkara, baginda takkan ada kepentingan peribadi. Itu kita kata paling tulus, sincere. Bila baginda arahkan, baginda orang paling ke depan. Bila baginda sebut berkenaan syurga, kan syurga itu benar dan sebagainya, baginda letak orang paling baginda sayang dekat soft paling depan. Kita kalau kita kata, tuan-tuan sekalian kenalah berinfak dan sebagainya, kita punya harta sorok, kan? Anak kita belakang sekali. Kita kata betul lah, Islam ni perlu dipelajari oleh orang-orang yang bijak-bijak. Kalau anda kata tak bijak, nanti dapat ustaz bodoh, dia kata. Betul kan? Tak fatwa-fatwa pelik. Kan pasal Islam ni payah kan. Bahasa Arab tuan-tuan belajar berapa lama dah? Simple kan? Ustaz ni berpuluh-puluh, kelas bahasa Arab berpuluh-puluh juga. Kan dekat bangsa, dekat sini, dekat sekian, dekat UIA, formal tak formal semua belajar dah. Tapi rasa-rasa macam tak pandai lagi. Okey. Di sini sebab apa? Ialah pasal di sini pasal bahasa Arab ni, kita kata antara bahasa paling disiplin paling ketat. Mana orang tu kena hafal disiplin dia, kena tahu perubahan dia. Yang kita buat apa kelas hari Rabu kan. Start dia bagi tasrif, mula gagau. Kan? Mana nak pecahkan daripada 1 jadi 14. Memang betul, kita bukan nak ambil periksa. Kita ambil periksa kat sini. Saya tahu kalau buat periksa kat sini lari dah. Okey. Tapi kita kena tak nak kena hafal. Pasal apa tahu? Untuk pemahaman antaranya supaya jangan kita jadi nyanyuk dan sebagainya, kita kena train otak kita. Dengan sebab itu saya bukan saya suruh hafal, kemudian saya suruh buat lain pula. Supaya benda tadi jadi training supaya train diri kita supaya belajar. Mana masa pencen lama dah kan tinggal kan. Tapi bila orang tu tinggal pencen dan sebagainya, dia tak nak fikir. Actually last kali dia akan makin lemah. Akan lemah macam apa jadi semalam apa jadi akan datang. Betul last kali dia tengok bini, kau siapa? Satu hari. Kasi siapa yang tak nak keluarga dia macam tu, belajar. Jangan berhenti belajar. It's one thing sebenarnya. Jadi kita kata belajar tak akan habis. Dan bahkan kalau kita tak dapat pun apa yang di achievement tak ada, pahala belajar tu dah jalan. So apa kita rugi? Nothing terus. So belajarlah. Ni kadang-kadang berkira. Tapi kalau ikut ustaz ni tak pandai-pandai pun dia relax dulu kan. Janganlah cepat sangat. Kan ingat apa dia baca, tapi tengok dekat televisyen tu ada 30 minit boleh faham seluruh Al-Quran. 30 minit. Yang bohong lah kan. Ya ada separuh ustaz dia bukan dia bohong. Maksudnya dia tak nak bagi orang lari. Belajar bahasa Arab, faham Al-Quran dengan saya, tak payah hafal, tak payah faham, tak payah baca. Mana ada macam tu? Kan orang kita nak dia nak macam tu. Dalam silat ada tau. Dalam silat ada. Tak payah berlatih, tak payah apa, dia ambil dengan guru tadi bayar 300-400, ambil ijazah, kemudian dia pandai bersilat. Itu jin boleh lah. Kalau jin tak ajar orang apa faham Quran, tahu tak?
Tak ada dia jadi macam masuk dalam diri kita, aku faham semua Quran. Tak ada. Faham? Yang sebab itu kita kata tak ada benda yang macam tu sekelip mata terus tahu. Mana ada ni, ada orang cepat, ada orang lambat, ada 500 cc, ada 200 cc, ada 50 cc. Relax lah. Kan? Nak sampai pergi ke Sungai Buloh. Nak pergi ke kan? Orang ada apa 500 cc ke 150 cc, lajulah sikit. Kan 15 minit sampai. Yang awak tu 50 cc, slow-slow lah. Kan? Jangan press habis kan tergolek tepi jalan tu nanti. Tak boleh, tak boleh. Maksud dia kita kata, memang kita kata kemampuan masing-masing, tapi akan sampai. Sampai akan sampai. Tak ada apa tak sampai. Dan kalau tak sampai pun apa? Allah Ta'ala beri dah pahala. Nothing tulus. Sebab kita kata itu kaedah sebenar pembelajaran. Jadi kita kata Rasulullah SAW, dia paling tulus. Paling tulus. Dia letakkan orang paling depan dalam peperangan. Tak ada akan jadi dia letak kat belakang sekali. Dia kata, kau pergi, anak dia simpan belakang. Tak ada. Letak paling depan. Menunjukkan bahawa dia bila dia sincere. Dia bila Nabi terangkan Al-Quran, berikan penjelasan. Penjelasan Nabi adalah benda utama. Jangan ambil dalam belakang. Dia adalah nombor satu. Penjelasan baginda nombor satu. Cara baginda tunjukkan kita untuk sembah Allah Ta'ala nombor satu. Bukan nombor dua selepas macam mana guru kita seban besar, kan ada macam tajam ke dan sebagainya. Bukan. Pasal Nabi adalah utusan Allah Ta'ala. Baginda adalah orang paling tahu kebenaran. Baginda paling tulus kepada sekalian makhluk. Makhluk paling dan baginda adalah makhluk paling fasih dalam menjelaskan kebenaran. Tak ada siapa yang fasih menjelaskan kebenaran tu apa. Pasal baginda lah orang paling fasih. Allah Ta'ala pilih baginda sebagai utusan. Maka apa yang terangkan oleh baginda pada asma', nama-nama Allah, Nabi terangkan macam mana, atau sifat-sifatnya, sifat-sifat yang Nabi terangkan tentang sifat Allah Ta'ala, ketinggiannya, atau melihatnya. Contoh macam melihatnya, dia refer kepada tajuk masalah Mu'tazilah, atau sebahagian fahaman yang ada sekarang ni. Yang mana fahaman tersebut, dia kata macam ni, dia kata Allah Ta'ala takkan dilihat oleh makhluk dia. Takkan dilihat oleh makhluk dengan mata mereka, bahkan akan dilihat dengan mata hati. Dia try tu, orang kata terbalikkan. Kumpulan yang bercakap macam ni, dia orang bukannya datang untuk menyampah dengan Islam, tak. Dia orang ni overprotective terhadap Islam punya dalil. Sebab dia kata macam ni, ini idea akal. Idea akal. Mana dia kata kalau Allah dilihat, maksudnya dia bertempat. Kalau dia bertempat, dia dilingkungi oleh masa dan waktu. Kalau dilingkungi oleh masa dan waktu, dia makhluk. Ini idea dia. That's the idea. Why diorang kata tak, Allah takkan dilihat. So kalau dilihat, dia bertempat. Kalau bertempat, dia ada dilingkungi oleh masa dan waktu. Kalau dilingkungi masa dan waktu, dia adalah makhluk. Itu idea kita, idea akal kita. Macam barang ni dapat ni, masa dia place ni, masa dia dilingkungi masa dan tempat. Ini ada idea alam. Allah Ta'ala kena dekat dua alam. Tak boleh macam ataupun bersama dengan alam. Dia tak boleh macam tu. Dan sekali Allah Ta'ala di mana-mana. Tu ayat keluar tu. Itu yang sebenarnya idea dia. Tapi masalah sekarang bila Nabi SAW kata, bila para sahabat tanya, dia kata, hal nara rabbana yaumal qiyamah, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat? Ini soalan para sahabat pada Rasulullah SAW. Rasulullah kata, hal tudaruna, adakah kamu akan tersesak, bersempit-sempit, ragu-ragu terhadap bulan malam 14 yang tiada di antara kamu dengannya awan? Kamu dengan dia tak ada awan, kamu ragu-ragu tak itu bulan? Kamu tengok. Para sahabat kata, tidak. Nabi kata, adakah kamu akan ragu-ragu, bersempit-sempit, bersesak pada matahari, tengah hari yang tiada di antara kamu yang awan? Dia kata, tidak. Nabi kata, macam itulah kamu akan lihat Tuhan kamu pada hari kiamat nanti. Mana kamu akan lihat macam tu? Mana kamu akan lihat macam tu? Para sahabat tanya dah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Bila para sahabat kata tidak ragu-ragu tentang matahari dan bulan tadi, Nabi kata, macam itulah kamu akan lihat Tuhan kamu. Stop situ. Dan bahkan Al-Quran Karim kata, wujuhun yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah pada berkenaan bergembira pada Tuhannya dia memandang. Tu Quran dia kata macam tu, terimalah. Jangan masukkan idea falsafah di tengah-tengah tajuk ni. The problem is bila ada orang tu try pakai. Dia nak pakai idea falsafah untuk pemahaman benda tu. Kata kalau sekian. Macam ada macam di dunia, di alam kita sekarang ni, bila pernah dengar Nur Muhammad dan sebagainya, kan? Sini orang-orang yang ni, dia asal falsafah jugalah. Dia kata sini, dia kata Tuhan menjadikan alam ini. Bahkan saya dengar ada salah seorang Allah Ta'ala dia terangkan tajuk ni. Dia baca hadis Nabi. Hadis tu sahih, tapi dia baca separuh. Dia kata kana Allah wa lam yakun syai'a. Dahulunya hanya ada Allah, tidak ada apa-apa bersamanya. Tapi dia tak baca habis. Wa kana arsyu 'alal ma'. Ketika itu arasy di atas air. Allah Ta'ala ciptakan qalam. Jadi benda tu sequence macam tu. Yang diterangkan oleh hadis Nabi SAW. Bahkan dalam surah Hud.
Dalam surah Hud pun ada, Allah Ta'ala sebutkan arasy di atas air. Ketika diciptakan alam ni, arasy di atas air. Maksudnya arasy dah ada. Mana bersama-sama dengan dia, ada arasy dia. Jadi tak timbul tajuk masalah tak ada benda lain, hanya Allah Ta'ala atas sekian. Air pun ada, Allah Ta'ala ciptakan dari awal-awal lagi. So tak timbul masalah Nur Muhammad pula. Kan, Nur Muhammad datang mana? Jadi idea dia macam ni. Okay. Idea yang diorang ada, benda-benda kat alam ni jangan ikut saya bagi tahu apa benda yang diorang buat, supaya tuan-tuan tahu apa salah dekat mana. Benda-benda kat alam ni, contoh sini, saya nak plastik ni, saya nak straw ni, saya mesti ada plastik daripada petroleum, benda kan, petrosains sebagainya. Kita upgrade sikit. Last sekali mana, maksud dia kena ada asal. Maksud dia everything yang jadi dekat alam ni mesti ada asal. Dan diorang upgrade lagi. Dia kata bahkan kita tak boleh musnahkan benda ni. Dia kata siapa tahu tak boleh musnah. Sebab kita cuma boleh apa, tukar dia punya form. Macam kita bakar kertas, dia jadi karbon. Kalau bakar karbon kita sekian, dia jadi, mana dia kata tukar form boleh, musnahkan tak boleh. Okay. So idea yang diorang ada adalah mana barang asal jadinya alam ini. Jadi saya jumpa ada orang Allah Ta'ala, dia kata benda ni mana maksud dia, benda tu daripada zat Allah, dia kata. Maksud takkan tiba-tiba je jadi. Dia kata tu, takkan tiba-tiba jadi. Saya kata dengan dia, kenapa mustahil untuk Allah Ta'ala menjadikan hanya dengan kata-kata kun saja benda tu terus jadi? Dia tak faham juga. Dia tak macam ni. Ini meja ni, saya kata, kalau meja ni nak buat kena ada kayu. Sekaya nak buat meja kena ada kayu baru boleh buat meja. Dengan seorang lagi kawan kita, meja, dia sebut meja je, meja keluar. Macam tu je. Siapa lagi hebat? Saya nak fahamkan. Lepas tu dia kata, tapi apa mana asal meja tu datang? Dengan kata-kata kun tu lah. Jadilah meja, maka jadilah dia, tanpa perlukan kepada bahan, substance ataupun elemen untuk ditukarkan. Tak boleh ke terima? Lepas tu dia diam. Dia diam lah. Pasal benda tak boleh. Pasal saya kata dengan dia, Allah Ta'ala ni, dan kalau anda kata Allah Ta'ala nak ciptakan alam, perlukan kepada substance untuk tukar menjadi alam, benda satu benda jadi alam ni. Mana kata zat Allah Ta'ala ditukar menjadi alam ni, ada masalah. Sebab apa? Sebab benda tu jadi macam makhluk. Macam kita nak buat benda, kita perlu besi. Nak buat, kita perlukan barang untuk tukar. Allah Ta'ala bukan macam tu. Laisa kamitslihi syai'. Tak serupa dengan sesuatu. Antaranya adalah di antara Allah Ta'ala, macam itulah. Bila orang tu nak buat kek, kena beli tepung, beli sekian. Dengan orang tu, kek jadi. Kan? Kuih tart jadi. Okay, which one hebat? Mestilah orang kata tanpa-tanpa terus jadi kan. Lebih dia hebat daripada yang perlu ambil tepung gonyong-gonyong kan, kan. Dengan ataupun orang tu terror macam mana? Dia ambil tepung tadi, tepung gula sekian, tak payah apa ni, tak payah kacau, tak payah apa. Dia tak payah bakar, tak payah letak acuan. Dia letak dalam satu bekal, dia goyang, jadi kuih tart. Cukup 50 biji sebagainya. Kan? Sekilo 50 biji dia goyang. Hebat tak? Hebat. Baik. Yang tak perlukan tepung, beras dan sebagainya, tak perlu gula, tak perlu apa, kuih tart. Jadi saya kata siapa lagi hebat? Mestilah yang cakap je tu jadi hebat. Mana yang tadi jadi datang mana? Datang dengan kata-kata dia saja. Kan lebih baik saya kata daripada kita terkata bahawa Allah Ta'ala daripada dia Nur Allah dikeluarkan, Nur Muhammad daripada Nur Muhammad dijadikan sekalian alam. Dia idea macam tu. That's the point yang keluar. Kita kata Allah Ta'ala di mana-mana, kemudian pandang ini dan sebagainya. Silap situ, salah. Kefahaman yang salah. Sebab kita kata pemahaman ini, kita kata idea falsafah. Yang contoh macam kita kata Ibn Taymiyah sebut tadi, melihat Allah Ta'ala, sebab golongan yang falsafah ni kadang dia menolak benda-benda sifat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kata sifat tu sifat dia. Dia boleh kata tak ada sifat ni. Sebab kalau ada, then explain. Explain ni contoh macam bila Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, kan? Dia kata wa kallamahu rabbuhu. Mana Allah Ta'ala berkata-kata dengan Musa. Musa di antara kemuliaan Allah Ta'ala beri pada dia, dia punya mukjizat dia adalah dia berkata-kata dengan Allah direct. Dia kaum dia kata, okey? Dia kata bukan sebut berkenaan dengan Al-Baqarah tu kan? Kan dia kata kan? Dia kata Tuhan kau. Musa pun cakap dengan Allah Ta'ala. Betul, Allah Ta'ala pun beritahu. Dia direct macam tu. Itu kelebihan Musa. Tapi orang-orang falsafah dia masalah. Dia kata kalau Allah Ta'ala cakap dengan Musa, dan bahasa apa? Suara dia garau ke tidak? Macam mana suara tu keluar? Dia idea tu salah. Jangan soal pun. Soalan tu tak ditanya sebab apa? Sebab tadi Ali beranak kat hospital. Ali beranak kat hospital. Ali beranak masuk wad bersalin. Dan 2 jam dia punya operate. Ali okey, operate. Lepas tu datang soalan orang nombor 2. Anak lelaki ke perempuan? Di question anak lelaki ke perempuan tak boleh keluar. Sebab dia keluar je soalan tu dia
Salah lah, soalan salah pertama tu salah dah. Jangan tanya soalan mana. Diorang kata tak alif beranak. Kita mana boleh alif beranak? Cakap macam tu. Pasal bila tentang Allah Ta'ala macam tu juga. Jangan soal the second and the third question. Sebab ada sebagian Allah Ta'ala benda Allah Ta'ala zahirkan di sana. Dan bahkan itu sebab kenapa kita beriman Allah Ta'ala bil ghaib. Dengan ghaib. Mana yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka takut Tuhan mereka dengan ghaib. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maksudnya takut Allah Ta'ala dengan ghaib, bukan dengan nampak. Bukan dengan nyata. Tak boleh. Sebab itu kita kata benda-benda idea masyarakat kita ni berkenaan dengan falsafah kadang terlampau masuk sangat. Dia pergi soalan kedua tu. Saya kata pelik. Apa soalan kedua tu timbul? Macam Mu'tazilah bila ada soal, dia kata apa? Allah Ta'ala berkata-kata tapi tak berkata-kata. So Allah Ta'ala berkata-kata dan apa benda? Dia punya medium. Dan kemudian kalau dia kata tu melintas udara ke tidak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kenapa kena tanya? Pasal Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dia kata dia berkata-kata. Apa yang layak bagi dia? Dia kata dia ketawa. Apa layak bagi dia? Dia menafikan masalah. Allah Ta'ala kata ada, kita kata tak ada. Contoh macam saya kata, dalam poket seluar saya ni ada duit. Betul datang macam tu. Tak ada duit. Ada minyak wangi. Saya kata dalam poket saya. Tapi kalau ada minyak wangi, ya, dia pergi bahas kan. Tuan punya badan kata ada minyak wangi. Dan yang tak ada, relax lah. Kan? Nak tahu betul ke tidak, tunggulah nanti cek poket seluar. Itu masalah Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata pada diri dia ada sifat-sifat tertentu yang kadang-kadang macam intermingle dengan menyamai dengan sifat makhluk. Kita bukan ada hak untuk kita kata tidak. Bahkan dia kata Allah Ta'ala tak boleh marah, tak boleh sayang, pasal benda ni makhluk boleh buat. Mu'tazilah pelik. Tapi masih lagi tinggal dalam masyarakat kita faham tadi. Dia actually dia ada second and third question yang tak boleh ditanya. Jangan tanya pun sebenarnya. Soalan kedua tu, ketiga tu memang salah. Pasal statement awal tu dah silap. Itu saya kata Ali beranak dekat hospital, operate 2 jam. Itu soalan kedua. Anak dia berapa kilo? Berapa pound? 10 pound. Ya ke? Laki perempuan? Perempuan. Sihat ke? Sihat. Tali pusat uri dah tanam belum? Jangan tanya soalan ketiga tu, keempat. Salah. First statement tu dah salah. Pasal bila kita samakan Allah dengan makhluk, kita ukur dengan makhluk, dan kita akan tanya, suara tu garau ke perlahan, suara dia tinggi ke rendah, bahasa apa. Kita soalan ketiga keempat, pasal kita dah ada statement asal apa? Laisa kamitslihi syai'. Tak serupa dengan sesuatu. Tak boleh bandingkan. Jangan bandingkan dia dengan siapa. Macam ada siapa tu soalan. Ni kalau kat sekolah-sekolah agama, dalam stam apa dan sebagainya, dia ada soalan ni. Soalan dia apa bunyi? Allah Ta'ala di atas sesuatu maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Soalan dia, adakah boleh Allah Ta'ala cipta satu batu yang dia tak darat angkat? Ini soalan bangang ni. Soalan ni bodoh dah. Memang bodoh, soalan bodoh. So tahu. So the first thing first, yang ada limitation yang ada benda tak larat buat adalah makhluk. So diturunkan Allah Ta'ala level makhluk, kemudian dia kata Allah Ta'ala maha berkuasa sesuatu, pop dia letak kat situ. Ada je macam Allah Ta'ala maha berkuasa, boleh tak dicipta Tuhan lain? Kalau dia cipta Tuhan lain, Tuhan yang dicipta tu adalah makhluk. Kita tak faham juga. Dia macam idea, falsafah ni dia merosakkan masyarakat sebenarnya. Sibuk falsafah dan sekali tak faham benda. Amal tak buat. Bahas panjang lebar. Itu masalah bahaya bahaya. Maksud dia semua apa yang diterangkan oleh baginda SAW pada Allah, sifat dia, asma' dia, ketinggian melihatnya, ia adalah matlamat dalam bab ini. Itulah tujuan kita belajar. Mana kita kata dalam masalah-masalah apa, aplikasi arahan Rasulullah SAW, penjelasan baginda, itulah tempat kita perhatikan. Mana Islam itu adalah apa yang Nabi terangkan berkenaan Allah Ta'ala, siapa Tuhan kita, Nabi terangkan dan ikut apa arahan Nabi. Yang pening kepala. Even ada soalan, boleh saya tengok ada soal. Dia kata, nama ni saya pernah kena, ada seorang kawan saya kecil-kecil tu, waktu saya sekolah agama tu, ada seorang budak tu. Dia kata, ya pasal kita waktu tu tak erti dalil kan. Dia kata, boleh tak? Pasal kita Allah Ta'ala ni Tuhan sekalian alam. Tapi dia tak ada alam lain luar daripada alam yang kita ni. Lepas tu ada Tuhan lain kat sana pula. Lepas tu, actually saya kata dengan dia orang, saya kata apa? Masa kalau saya jumpa lagi, saya kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada setara dengan Allah Ta'ala siapa pun. Maksudnya kalau ada yang setara Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala dengan alam dia buat, yang ni ada Tuhan lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada sekufu, setara dengan Allah Ta'ala satu benda pun. Mana kita boleh datangkan idea nak fikir lagi? Stop situ. Tapi lagi masalah lah. Okay? Beliau juga berkata, ganjaran adalah pada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Mana ganjaran pahala adalah berdasar pada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Bantuan, mana kalau ada apa kita kata, kalau ikutkan memang kita kata pahala, ada benda yang Nabi tunjuk lah. Mana boleh benda luar Nabi tunjuk? Sama mana kita kata tapi baik apa salahnya? Kita terangkan hari itu kita ambil berkenaan dengan bahagian awal. Macam mana salafus soleh, bila mereka beramal
dan sebagainya, mereka akan pastikan ada nas sunnah yang menyokong perbuatan mereka. Bukannya, dan mereka beramal kerana sunnah berkenaan, bukan kerana mereka suka-suka hati nak buat, mereka buat. Bahkan yang itu sebab kenapa Ibnu Umar tegur dalam Sunan Tirmizi, kita bincangkan itu, mana dia tegur seorang lelaki yang bersin, hasum, kemudian dia kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, segala puji bagi Allah dan salam ke atas Rasulullah. Ikut idea akal bagus kan, sambil bersin, sambil puji Allah, sambil salam ke atas Rasulullah. Tapi bila lelaki tu buat sebelah Ibnu Umar, dan Ibnu Umar kita tahu, saya terangkan itu, dia adalah orang yang paling suka buat benda kadang-kadang orang lain tak buat. Contoh macam di semayang tempat tu, orang tanya kenapa semayang? Nabi semayang kat sini. Kemudian dia jalan ke situ, orang tanya kenapa jalan sini? Nabi jalan kat sini. Dia banyak benda dia buat macam tu. So in the end, bila lelaki berkenan bersin sebelah Ibnu Umar, Ibnu Umar tegur, dia tak diamkan. Ini para sahabat punya akhlak. Bila benda Rasulullah SAW buat, cerita lain. Dia kadang kata idea kau sendiri, dan stop. So lelaki berkenaan dia bersin, dia kata wassalamu rasulullah. Lepas tu Ibnu Umar tengok dia, Ibnu Umar kata bukan macam ni Nabi ajar kami. Alhamdulillah wassalamu rasulullah, segala puji bagi Allah, salam kepada Rasulullah. Bukan macam ni Nabi ajar kami. Bukan macam ni Nabi ajar kami. Nabi ajar kami supaya kata alhamdulillah pada semua keadaan. Mana selesai makan, alhamdulillah. Sahaja. Kenapa sahaja? Sebab kalau sekali buka benda tu boleh alhamdulillah dan campuran yang lain, dan masalah akan timbul. Orang ni datang selawat, yang seorang datang dengan ni, dan sekali mungkin seorang baca Fatihah straight, dan dia bersih-bersih je, hajum, betul, alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Kawan ni nak tunggu, nak yarhamkallah, bila nak habis ni, aku nak kan bila baca Quran kena dengar hajum, alhamdulillah tu, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seriously kan, bukan macam tu cara dia. Pasal sekali dibuka pintu takkan berhenti. Itu sebab kenapa ganjaran, pahala, kebaikan, nakkan reward from Allah, follow apa yang Nabi tunjukkan. Pasal pada apa yang Nabi tunjukkan di bawah Rasulullah SAW, itulah dia ganjaran yang sebenar. Dan bantuan adalah orang untuk orang-orang yang bantu Rasulullah SAW. Manakala kita pertolongan Allah Ta'ala, daripada pertolongan Allah Ta'ala dalam melaksanakan apa urusan, adalah pada orang yang bantu baginda dan menyampaikan agama, buat benda Nabi tunjukkan, sampai benda Nabi sampaikan. Kebahagiaan adalah untuk orang-orang yang mengikuti baginda. Siapa nak bahagia, ikutlah baginda SAW. Selawat Allah dan malaikat dan Allah dan para malaikat ke atas orang-orang yang beriman dengan baginda dan yang mengajarkan kepada manusia agama baginda. Mana siapa-siapa nak dapat ucapan kebaikan Allah Ta'ala adalah orang-orang yang melaksanakan apa yang Nabi ajarkan dan sampaikan agama yang Nabi bawa, bukannya dengan agama yang lain atau fahaman yang lain. Kebenaran berkitar bersama baginda. Di mana saya baginda berkitar? Di mana saya baginda duduk, kedudukan bersama baginda lah kedudukan kebenaran itu, bukan dengan orang lain. Bukan kejap betul, kejap salah, tak ada. Kerana baginda Rasulullah SAW, semua kata-kata baginda adalah wahyu, perbuatan baginda adalah wahyu. Tu Allah sebut dalam Quran, wa ma yantiqu anil hawa. Surah An-Najm, surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah baginda bercakap daripada diri baginda sendiri. In huwa, tiadalah ia melainkan wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Walaupun nampak salah, tapi dia adalah wahyu. Pasal baginda Rasulullah SAW dijadikan bersalah untuk manusia dapat panduan. Kalau tak jadikan turunkan malaikat yang tak pernah salah, tak pernah sekian kan, sujud memanjang, rukuk memanjang, memang tak ada masalah lah. Manusia yang akan pening kepala nak ikut macam mana kan, kalau malaikat tak makan. Tapi Nabi SAW, Allah Ta'ala nak jadikan macam tu boleh, tapi Allah Ta'ala jadikan ada kesilapan, kesalahan yang diperbetulkan dengan segera oleh Allah Ta'ala untuk panduan kita. Mana semayang terlupa ke rakaat berapa kan, kita kata ish, aku khusyuk lagi, siap kan, kita belajar kan, khusyuk itu wajib. Nabi dalam semayang tiba-tiba ada pula apa, ingat barang uncang tadi dalam semayang. Datang kita kena fana, padam, tak ada apa benda kan, kosong, tak nampak apa langsung. Actually bukan macam tu. Pasal kepekaan terhadap environment, persekitaran masih lagi berlaku pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bila solat masih lagi ada kepekaan terhadap persekitaran. Bila ada budak menangis, Nabi cepatkan semayang. Bila anak cucu dia panjat badan, Nabi diam. Bukan Nabi tonggengkan budak ni, tak reti adab, panjat orang semayang. Kan, kalau ikut kita macam-macam benda kita buat. Tapi bagi Nabi SAW tunjukkan macam mana. Tunjukkan benda tak ada masalah. Bagi tentang solat kan, apa tu datang para sahabat ni, ada Nabi angkat tangan suruh pergi dulu kan, mana nak suruh diam kan, Nabi angkat tangan itu. Ada datang kita tak boleh kerana tak khusyuk. Seriously kan, kita ikut mazhab siapa? Nabi kata boleh, datang kita kata boleh. Kita lebih pandai Nabi ke? Kita lebih pandai daripada Nabi SAW, lagi bijak, lagi advance. Tu advance Islamic studies bla 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 tu kan kita lagi advance, lagi tahu daripada baginda SAW. Ini adalah tak logik kan, tak betul, tak benar. Kerana baginda SAW adalah panduan kita yang utama.
Bahkan hanya apa yang Nabi tunjukkan, itulah dia tempat mana kita nak kena perhatikan. Bukan ikut idea kita. Nah, idea kita macam-macam lah kan, ikut zaman. Zaman sekarang cakap macam ni, zaman sebelum ni cakap lain pula kan. Jadi tak boleh macam tu, okay? Makhluk yang paling mengetahui kebenaran dan paling mengikuti kebenaran adalah baginda. Adalah mengitunya adalah paling mengetahui sunnah. Baginda kata makhluk yang paling mengetahui kebenaran dan paling mengikuti kebenaran adalah yang paling mengetahui sunnah baginda dan paling ikuti baginda. Mana paling ikut sunnah, paling tahu sunnah, itulah orang paling tahu kebenaran. Nobody bigger than that. Asas dia sebab apa? Sebab baginda ni adalah sumber wahyu. Dan baginda, penjelasan baginda adalah penjelasan bagi wahyu. So sesiapa nak tahu kebenaran yang sebenar ada hanya pada baginda SAW. So ini idea lain, fahaman tentang hakikat dunia, ambil daripada Hindu ke Buddha ke dan sebagainya, tak boleh. Tapi ustaz, rasanya diorang ni ada lagi kesan-kesan keagamaan yang lama. Tak boleh. Mungkin juga benda tu tadi benar tapi tak difahami melalui dalil Quran dan hadis. Tak boleh. Kan? Ya, Quran hadis tak terangkan, tapi mungkin tu idea dalam Quran juga. Tak boleh orang cakap. Tak boleh. Pasal hanya Nabi. Faham? Ini hanya, itu kita kata hanya Rasulullah SAW tempat rujukan kita. Ini kita kata bila kita sebut perkara perkara ini, ulama-ulama salaf kan adalah orang yang paling mengagungkan Rasulullah. Diagungkan Rasulullah sebab apa? Sebab tak ada sumber lain selain Rasulullah. Bila Islam tu Rasulullah lah sumbernya. Orang lain boleh salah boleh betul. Bau benar. Ni Rasulullah betul, ustaz saya pun macam baik juga. Tak boleh. Kan ustaz kita ke siapa sekalipun, dia manusia lagi. Boleh salah, boleh betul. Bila apa pun dia dikatakan bertentangan dengan hadis Nabi SAW, maka tinggalkan. Jadi relax lah, apa masalah dia. Tapi ustaz ni pandai, walau dia pandai sekalipun. Ada je kes baru ni, saya ingat dekat Putrajaya, saya ngajar tafsir kan. Jadi bila bincang berkenaan dengan basmalah, kan bismillah di awal ayat dan sebagainya, jadi tertimbul tajuk berkenaan surah At-Taubah. Kenapa surah At-Taubah tak ada bismillah? Kan dia idea banyak, idea kata kerana ini kerana itu. Tapi dalam Sunan Abu Daud dan Tirmizi contohnya datang penjelasan oleh Uthman. Kenapa tak ada bismillah kat situ? Kenapa bismillah, apa surah Taubah dekat lepas surah Al-Anfal? At-Taubah lepas Al-Anfal, kenapa? Pasal Ibn Abbas tak puas hati. Dia kata yang ini satu ni daripada surah yang Ma'in, ada surah yang bilangan 100 lebih ayat dia. Yang satu lagi daripada surah yang diulang-ulang. Kenapa kau letakkan dekat situ? Pasal dan kau gabungkan jadi dia 7 yang panjang, 7 surah yang panjang di awal Quran. Kenapa kau letak macam tu? Uthman terangkan balik. Dia kata Rasulullah SAW bila tiap kali turun Al-Quran kepada baginda dan turunkan kanan dalam sejumlah, baginda akan panggil sahabat-sahabat yang penulis wahyu. Bila datang, bila lepas Quran turun, Nabi kata ayat ini letakkan lepas ayat sekian surah sekian. Nabi letak macam tu. Ayat ini Nabi terangkan macam tu. Dan bila letakkan satu ayat, Nabi kata ayat ni letak kat sekian. Nabi letakkan aturan dia. Kalau kita perhatikan macam surah Al-Alaq, kan first surah Al-Quran Karim yang turun Al-Alaq kan kita kata, tapi 5 ayat saja. After that awal surah Mudaththir. Kalau cantum macam tu kan pelik nama dia. Ada orang kadang kata, ustaz, boleh tak kita dapatkan Quran yang ikut sekuens yang macam mana dia turun? Kata apa hal? Untuk apa? Nak apa? Mentera. Kan? Benda tu bukan macam tu. Pasal Allah Ta'ala berikan Al-Quran tadi, Nabi yang betulkan balik kedudukan dia, di mana sambungan dan sebagainya. Maksud dia supaya dan itu adalah wahyu. So, jadi Uthman kata, semua surah ni buat, tapi Nabi wafat sebelum Nabi terangkan At-Taubah tu surah secara tersendiri, ataupun dia ataupun dia satu bahagian daripada surah Al-Anfal. Pasal isi kandungan dengan Al-Anfal sama. Mana macam sekuens, tapi nak tahu dia surah mana Nabi tak terangkan. Dan dengan sebab itu macam ni kami letakkan. Dan bahkan kebetulan pula yang mendengar bacaan Quran yang terakhir Rasulullah SAW adalah Zaid bin Thabit. Dia hadir, Nabi baca Quran, murajaah Quran, pemudarasah Quran pada tahun sebelum Nabi wafat tu, 2 kali dia hadir. Dengan sebab itu dia dipilih untuk menulis semula Al-Quran, mengumpulkan mushaf dia buat. Dan bahkan begitu kumpul mushaf, bila dia kata aku tak jumpa surah sekian tu, sebab kertas salinan apa yang disalin tu, itu yang dimaksudkan bukan hafalan dia hafal. Dia antara guru Al-Quran. 7 guru Al-Quran yang Nabi lantik ketika Nabi hidup, antaranya ada Zaid bin Thabit. Tapi bila dalam lafaz yang datang kan, ada orang salah faham. Dia kata, Quran tak dijumpai. Bukan tak dijumpai Quran tu, tulisan tu. Dia hafal, dia kata aku tak jumpa melainkan pada orang sekian, 2 orang. Aku jumpa kertas ini, mana lain aku tak dapat. Yang surah lain aku dapat orang lain, tapi dia yang 2 ayat sekian-sekian aku tak dapat melainkan pada si fulan bin si fulan.
si fulan dan si fulan. Bukan maksud dia ayat tu tak ada. Ni salinan tu. Salinan tu yang disalin ketika mana baginda apa? Bacakan Al-Quran pada mereka. Salinan tu tak dijumpa kepada dua orang tu saja. Itu maksud dia. Yang kita salah faham, maknanya Al-Quran dilupakan lah. Salah. Sebenarnya sebab itu kita kata aturan Al-Quran, susunan Al-Quran tadi, kita kata benda tu sekuens tadi sebab dia kerana itu. Dan bahkan kenapa at-taubah tak ada? Sebab macam Osman katalah, Nabi mati sebelum Nabi terangkan kepada kami. Datang kita, ada setengah ulama menyatakan, iyalah kita kata fahaman dia, tapi hadis Nabi tadi didahulukan. Jangan kita pakai idea kita. Tengok apa orang sahabat faham dulu. Bukan pakai idea kita dahulu. Kan kerana surah ini ada kemurkaan maka tak ada bismillah. Kerana sekian. Kalau anda kata benda tu adalah penjelasan daripada separuh sahabat, dan kita terima. Tapi bila ada hadis tadi, tinggalkanlah. Let go lah. Janganlah kita lawan juga. Kan lebih baik pegang dengan hadis Nabi daripada berpegang dengan pendapat kita sendiri. Faham? Okey. Setiap kata-kata yang menyalahi kata-kata baginda, maka ia sama ada agama yang mansuh, mana agama yang telah dimansuhkan, ataupun agama yang telah bertukar ganti, yang tidak disyariatkan sama sekali. Tak perlu kita sibuk patut pakai ke tidak, tak payah. Oleh sebab kedudukan yang agung bagi sunnah Nabi SAW, lepas dia terangkan kedudukan sunnah ni, ahli sunnah telah memberi perhatian yang besar kepadanya dari segi apa? Ilmu dan dari segi amalan. Ilmu dan amal, hadis sunnah Nabi SAW mendapat habuan yang besar daripada perhatian. Mereka bersungguh-sungguh untuk menghafaznya dan menukilkannya. Hafal dan nukilkan kepada orang lain. Yang mereka menjalankan pentahqiqan. Cek balik. Ada ke tidak orang sekian-sekian hidup ke tidak, betul ke guru dia dan sebagainya. Cek. Maka benda ni kata ilmu rijal. Mana dalam ilmu hadis ni yang kita belajar dalam Sahih Muslim, kita belajar penjelasan je. Atau dirayah. Kalau riwayah, periwayatan hadis tadi, siapa yang menghafal dia, siapa guru ni, siapa sekian, semua sekali akan dibincangkan. Dari segi kedudukan sanad dia, matan dia, ada bertangan dengan matan yang lain. Dia bincang macam tu. Lebih pada bukan pemahaman, kepada teknikal, hadis tu sahih ke tidak. Itu panjang lebar. Para ulama mempelajari berkenaan dengan perawi-perawi hadis ni cukup panjang. Puluhan ribu, ribuan nama-nama yang kita kata keluar sebagai orang yang menghafal hadis, yang dhaifnya, yang dipercayainya, semua sekali. Memang dibahas oleh para ulama secara detail. Siapa hidup zaman berkenaan, siapa anak murid siapa, siapa guru siapa, siapa anak murid siapa. Itu kita kata macam para sahabat, siapa anak murid dia? Siapa anak murid sahabat, siapa anak murid mereka berikutnya. Macam tu sekali. Bukan main terjah aja. Bahkan tu sebab kadang-kadang apa ulama hadis ni dia boleh kata hadis ni dhaif sebab ini orang ni bukan anak murid dia. Ini macam tu sekali. Sampai ada orang tu kadang-kadang macam ahli hadis ni, ketika dia muda, anak murid dia 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okey. Siapa yang ni hafal ketika dia masih lagi tak terbakar kitab, dipakai. Lepas terbakar kitab dia, anak murid yang lain semuanya tak pakai. Sebab dia lupa. Dia mengajar dia pakai kitab, lepas tu kitab dia terbakar, maka ketika dia mengajar kali kedua tu tak pakai dah. Maksudnya orang tak lama tak ambil hadis yang kedua. Siapa nak belajar ambil hadis yang sahih pada anak murid yang awal-awal tadi. Macam tu detail. Ada orang yang kita kata dia tahu orang-orang tu waktu muda tu diterima, tua tak terima, kitab terbakar, ada yang mata dirabun, ada sekian macam-macam. Detail. Dengan sebab itu kita kata ilmu hadis ni actually diberikan perhatian besar sebab dia berkaitan sunnah. Berkaitan dengan sunnah. Okey? Mereka menjalankan pentahqiqan dan penyemakan, membezakan yang benar daripada yang bohong. Khususnya setelah munculnya fitnah-fitnah. Lepas muncul fitnah-fitnah, pembunuhan Uthman, pembunuhan Omar, bertebarannya orang-orang yang persoalkan agama dengan cara akal. Setelah golongan Qadariyah, kalau kita kena takdir, kenapa kita kena kalau kita ada takdir, kenapa kita perlu beramal, macam-macam lah. Di idea, ada kata kita ni hanya pelaksana aja. Actually banyak benda, terlampau banyak. Even sampai sekarang masih lagi ada timbul. Menjumpai orang-orang yang belajar berkenaan dengan masalah takdir qadar Dia kata takdir Allah Taala ada Lauh Mahfuz dan sebagainya. Dia kata apa-apa jadi kat dunia ni macam tak perlu kita bimbang. Semua telah ditentukan Allah Taala. Saya kata betul. Tapi kena bezakan masalah kita bertanggungjawab ke tidak. Pasal dalam kedudukan kita kat dunia ni ada benda Allah Taala memang di sini yang Lauh Mahfuz adalah ilmu yang Allah Taala melalui segala-galanya. Yang dalam benda berkenaan Allah Taala tahu apa akan jadi. Tapi dalam masa sama, dan bahkan Lauh Mahfuz dia kelas sebagai umul kitab, ibu kitab, maksudnya ada anak-anak dia. Sebab kalau kita kata manusia ni ada qadar yang berbeza. Ada hari pertama persenyawaan di antara sperma dan ovum, ditentukan warna mata, warna rambut, jenis macam-macam lah kan, ketinggian, warna kulit, benda lagi banyak lah.
Okey, kemudian pada hari 40 datang malaikat salin pula, rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsara. Kemudian pada malam qadar setiap tahun, mana ada takdir-takdir berbeza. Tapi bagi kumpulan ni dia kata tak perlu bimbang, semuanya adalah dari Allah Ta'ala. Betul, tapi kenapa ada jihad? Kenapa ada jihad? Kalau semua benda nak berlaku macam tu, Nabi takkan doa kunut. Kunut asalnya adalah kunut nazilah yang dibacakan adalah kerana berlaku pembunuhan terhadap penghafal Quran yang Nabi hantar 70 orang. Nabi doakan doa ke atas orang-orang yang doakan supaya dimusibahkan kepada orang-orang yang membunuh mereka. Kenapa Nabi kena doa macam tu? Kerana semuanya kerana Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Kan apa masalah dia? So Nabi SAW berikan kita panduan. Maksud dia ada benda berkaitan qadar yang kita tak bertanggungjawab ke atasnya. Dan benda tu tak payah bimbang, tak payah apa, let go. Yang kita tak bertanggungjawab, tak bertanggungjawab. Ada benda kita bertanggungjawab, dipersoalkan, dan benda-benda ni kita kena jaga. Maksud dia berkaitan dengan dosa, pahala, taubat dan sebagainya, kenalah sana. Bukan jangan, kenapa tak taubat? Tak tertulis di Lauh Mahfuz. Mana boleh macam tu ayat dia? Yang pelik-pelik dalam manusia ni. Tuan-tuan jumpa orang macam ni kan, tak tahulah cakap apa. Tapi saya baik kali jumpa juga. Dia salah faham. Kadang-kadang niat baik tapi salah faham. Macam itulah macam Mu'tazilah tadi, niat baik tapi salah faham. Okay? Mana khususnya mana sahih mana dhaif ni, mana bohong ni, khususnya perlu disemak dan sebagainya setelah muncul fitnah-fitnah. Bertebarannya pelaku-pelaku bid'ah. Orang yang suka buat bid'ah ni macam-macam. Kan, macam inilah alasan. Bahkan yang paling sedap alasan apa? Berkenaan kenapa kena buat maulid. Kenapa kena buat maulid? Kata sebab tanda cinta Rasulullah. Saya kata kenapa tak buat? Kenapa nak buat? Para sahabat tak buat. Kan para sahabat Nabi SAW adalah contoh terbaik cinta Rasulullah. Itu orang kata ialah para sahabat Nabi tak buat sebab diorang dapat lihat Nabi tiap-tiap hari. Kita tak dapat lihat Nabi, so kena buatlah. Terus saya kata dengan dia. Terus saat tabi'in yang tak jumpa Nabi, contoh macam Hasan Al-Basri, Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, Ibrahim An-Nakhai, contohlah, ataupun ulama-ulama fiqh seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Syafi'i, tak jumpa Nabi SAW. Ulama-ulama hadis seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud, tak jumpa Nabi SAW. Dan kemudian macam tu juga dengan ulama-ulama tafsir, At-Tabari, At-Tabrani, At-Tabari, Qurtubi, Ibn Katsir, tak jumpa Nabi. Imam Nawawi, tak jumpa Nabi, tapi tak buat benda pelik. Kenapa? Tu diam. Kalau betul sayang Rasulullah SAW, laksanakan dan amalkan apa yang baginda ajar. Sampaikan ilmu baginda. Dan dimuliakan baginda sebab ajaran tadi berterusan dipelajari dan disampaikan. Boleh kata hebatnya Rasulullah SAW dan tinggalkan dunia ni 1400 tahun, ilmu yang baginda bawa masih lagi disampaikan. Tu mulianya baginda. Bukannya dengan kita nyanyi. Seronok nyanyi kan. Kalau dapat anak minta redha pula. Tak dapat anak yang jenis apa? Cakap mak bapak tak nak dengar pun. Mak kata kemah katil, dia tinggalkan. Mak kata basuh pinggan, dia tinggalkan. Tapi dia tak pagi dia nyanyi. Oh ibu, kau disiram bayu pagi. Mak dia kata apa bayu pagi? Aku lepak dalam bilik dan aircon, dia kata. Kan? Mak dia nyanyi. Mana redanya? Mana ada orang redha anak macam tu? Tapi kita redha untuk Rasulullah, pengikut macam tu. Yang kerja menyanyi, ilmu Rasulullah tak belajar pun. Tak payah belajar. Hadis Nabi tak hafal pun. Tak ada usaha pun untuk menghafal. Quran tak ada kaji pun. Belajar sikit-sikit huwa mahum, lepas tu lepak kat rumah. Seriously, tak ada usaha. So maksudnya sekarang ni kita kata apa yang cuba disampaikan, mereka ni bersebar. Kan dipakai, bahkan digunakan hujah. Sepelik. Ada orang Jabatan Agama Islam pun pakai hujah tu. Kita jumpa Rasulullah, jadi kita kena buat benda ni. Saya pandang muka dia. Saya kata takkanlah baginda SAW kan punya cara cinta Rasulullah SAW, para sahabat lupa nak tunjuk kita. Dia buat. Cara dia untuk bergerak macam para ulama. Ada berjalan sebulan untuk dapatkan satu hadis. Ada musafir jauh hanya kerana satu hadis. Kan, berkelana hanya kerana satu hadis. Kita Imam Ahmad dikurung dipenjarakan kerana menentang tidak mahu mengikut telunjuk pemerintah yang menyuruh dia berkata Quran tu makhluk. Ada orang tu datang nak belajar hadis dengan dia, dia tengah sapu nampak depan tu, tunggu dengar apa dia cakap. Nak tanya satu hadis, betul orang tu baliklah. Macam tu sekali. Kita sekarang ni kita kata itulah usaha para ulama menjaga agama ini dengan cara macam tu, bukan dengan menyanyi. Dijaga agama ni bukan dengan cara choir macam Kristian tu. Dijaga agama ni dengan apa? Penyampaian ilmu. Jadi kita sekarang macam tu juga, nak sampaikan agama, nak sayang Rasulullah, sampaikan ilmu baginda. Sampaikan ilmu baginda Islam. Nak sampaikan, kena belajar dan belajar. Bukan kerja duduk diam je.
Kan satu masa nanti kalau nak jadi juga. Ni nama dia Qadariyah ni. Kan ke Jabariyah tak pasti. Kan kalau dia takdir jadilah kita ustaz-ustazah. Kan kalau tidak tak jadilah. Buat apa sibuk-sibuk. Pun macam tu pula. Dan lebih lagi meluasnya pembohongan. Kerana ini Abdullah bin Abbas telah berkata. Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya kami pernah dahulu apabila kami mendengar seseorang itu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, okay, ia akan mengalirkan air mata kami dan kami tumpu kepadanya pendengaran kami. Bila orang tersebut je qala Rasulullah SAW, para sahabat kan akan toleh dan juga mengalir air mata mendengar apa yang Nabi sabda, terkenang ke Rasulullah SAW. Pernah dahulu macam tu, dia kata. Tapi apabila orang ramai mula menyusuri jalan yang dipuji yang dikeji, jalan keji, jalan dipuji sama aja, tak ada beza. Kami tidak mengambil daripada kami orang-orang yang kami ketahui saja. Siapa kami kenal, dia kami ambil. Siapa kenal, kami ambil. Siapa kami tak kenal, kami tinggalkan. So dia asalnya siapa yang disebut kalau Rasulullah SAW, mereka berikan tumpuan dan juga pemerhatian, maka mengalir air mata mereka. Tapi bila lepas berlakunya manusia ni, orang ramai ni, tak kisah halal ke haram ke, tambah ke tak tambah ke, mazhab tapi ke dan sebagainya, macam-macam benda keluar. Maka Ibnu Abbas kata, kami hanya mengambil daripada orang yang kami ketahui dia kenali saja. Mana orang yang dia kenal, dia ambil. Orang yang tak dia kenal, tak dia ambil. Walaupun baik sekalipun, baik mana sekalipun takkan dia ambil. Kita ni pantang ke masyarakat kita ni, pakai serban, pakai jubah je, sujud kaki terus, kan? Macam wali tu, kan? Semua nak macam tu. Kenapa? Kan? Bukan maksud dia saya kata sokong ustaz kat sini tak pakai jubah. Kan? Kalau pakai jubah nanti kan tiap hari kan orang apa inilah paruh tu naik motor. Kan? Orang mana sebut lah, kan? Payah cerita. Tapi cerita dia rasa dia janganlah ni. Kita kata appearance tadi bukan macam tu. Kan? Bahkan kalau benda tu sunnah, kami akan buat. Jangan kata benda tu bukan sunnah, Nabi tak ada galakkan, tak ada penggalakan. Bahkan mungkin kami rasa yalah, appearance tadi tu kata gaya tu terlampau gaya pun bagi macam, bahkan jadi macam pakaian apa? Pakaian kemasyhuran. No. Maksudnya kita ni kan bila balik Mekah je kan, pergi umrah 3-4 kali, pakai datang masjid pakai jubah gitu kan, pakai kopiah. Ilmu apa haram tak ada. Satu benda tak ada dalam kepala. Hadis Nabi satu hadis pun tak ada. Tak pernah belajar. Tapi gaya tu la ilaha illallah kan. Terjadi kes apa ingat. Ada orang buat lawak. Saya tak tahu lawak ni macam-macam. Ada kata lawak ni kaitan dengan tajuk orang main golf. Ada yang kata lawak ni ada kaitan dengan tajuk macam-macam lah. Cerita dia macam ni. Kan bila semayang kan, actually ada seorang budak, dia kata ini kawan saya cerita. Saya tak tahu cerita ni betul ke tidak, tapi idea dia ni kelakar. Dia sebab apa? Dia macam ni, ada seorang budak ni, dia biasa pakai jubah, pakai serban dan sebagainya, datang masjid. Pakai masjid. Hebat. Jadi satu hari Pak Imam sakit, tak sihat. Saya cerita kan? Orang tu lah jadi imam. Biasalah tengok macam nampak gaya. Yang cerita sekali ada ustaz ada janggut kan. Nampak janggut je tolak ke depan. Nampak hal kan. Tak pakai kopiah pun dia tolak ke depan. Dia ada janggut tolak ke depan. Jadi dia tolak budak ni. Budak ni pun semayang lah. Semayang baca sedap sangat. Lepas tu lepas semayang orang puji kan. Oh sedap baca orang. Budak ni cerita pasal budak Terengganu. Oh awang sedap baca. Dia kata itu tak ada wuduk lagi tu. Kalau ada wuduk, ini tak ada wuduk lagi ni. Baca sedap ni. Boleh ada wuduk. Ya tak tahu. Idea tadi ada orang cerita saya benda ni orang main golf. Ada pak cik seorang tu cerita main golf. Pergi main golf kat Indonesia, main pukul-pukul, lepas tu nampak tukang kebun. Nak semayang-semayang ni, dah belajar sunnah kan, nak semayang di mana saja berada, tapi nak jadi imam tak berani, panggil pak cik tukang kebun tu. Ada cerita sama jugalah kan. Semayang kan. Apa ni dia kata tak wuduk lagi, dia kata. Kalau wuduk lagi bagus, dia kata. Tak tahu macam-macam. Tapi ya semayang apa yang baca kuat? Kan kalau dia kata semayang pagi subuh, zuhur, maghrib dengan isyak je. Cerita dia kelakar lah. Orang main golf malam pun ada kan. Allah alam. Tapi cerita gitulah. Tapi kisah dia tadi kadang-kadang appearance tadi deceiving. Dia belajar tidak tapi pakai astagfirullahalazim kan. Takut tengok. Dan dengan selempang ni, dengan apa ni kan, selempang hijau, selempang merah, serban tingkat-tingkat kan. Tanya soalan tak tahu benda. Kan? Apa benda tak tahu. Apa benda belajar? Kan kadang-kadang appearance lebih besar banding apa ilmu dia belajar. Bukan kita nak bandingkan, tapi masalah. Jadi kes dulu kat kami ada cerita dekat tempat tu kan. Bukan kami cerita tempat tu. Cerita dia macam ni. Okey, kita jemput lah ada pelajar ni kan. Kita kata kita buat dakwah
seminar dakwah non-Muslim. Seminar dakwah non-Muslim. Jadi kita panggil ada satu tempat tu, suruh datanglah wakil untuk bagi ceramah kan. Bila pembentangan, saya bentang, ada beberapa orang bentang. Jadi bila pembentangan tu dia ada bentang maghrib. Dia bentang-bentang, ketika opening tu, intro, memang sedap. Bunyi suara macam tuan guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam tuan guru. Kan, sekali dia cerita umat Islam berpegang dengan sunnah Nabi SAW telah berjaya menang kemenangan yang besar dalam peperangan berkali-kali, dia kata. Antara benda yang menangkan umat Islam, pernah menangkan umat Islam adalah saya sugi, dia kata. Pernah kan cerita ni? Budak-budak ciri kelakar, dia cerita ni, dia kata pernah dalam satu peperangan umat Islam ni pergi berperang, kemudian salah seorang budak yang depan, dia pergi barisan depan kunyah kayu sugi. Musuh melihat, dia kata kalau budak anak dia pakai kunyah kayu, bapak dia kunyah besi. Jadi musuh pun lari. Dia serius cerita macam tu kan. Menunjukkan bahawa sunnah, berpegang sunnah ni boleh menangkan peperangan. Sekali budak-budak dekat dalam tempat tu gelakkan, la ilaha illallah. Gelakkan. Saya kata, jangan gelakkan. Tapi lah saya gelak sekali. Tak seriously kan. Pakai jubah serban sebagai cerita macam tu. Tak ada dalil, tak ada apa, sandaran. Main cerita, ingat kalau sejarah benda tu berlaku akan direkodkan. Gila apa main cerita macam tu. Macam sekarang ni tersebar air mata Rasulullah yang ikut SMS yang orang hantar. Kisah tu sikit pun tak betul. Pertama Fatimah yang ada, Aisyah mana? Nabi mati atas riba Aisyah radhiyallahu anha dan rumah dia. Kisah Fatimah dibisikkan kepada dia oleh baginda SAW. Pertama bisik, kedua bisik. Bisik kali pertama, Nabi kata dia akan mati. Fatimah menangis. Ini hadis sahih Bukhari. Kemudian bisik kali kedua, Fatimah ketawa. Okey. Bila orang tak tahu apa benda bisik, dia nangis. Bila bisik kedua, dia ketawa. Lepas tu Aisyah tanya, apa ni Nabi bisik pada kau? Dia kata Nabi bisik pada aku, Nabi kata Nabi akan mati. Maksud dia kisah yang malaikat tu apa cerita? Nabi bisik buat apa? Nabi kalau dia tahu malaikat datang, then what's the point dia nangis? Faham tak? Okey. Kemudian Nabi bisik kali kedua, kenapa kau tahu? Dia kata kerana Nabi kata akulah orang pertama yang akan ikut baginda. Lepas keluarga baginda yang lain, semua yang mati mula-mula sekali adalah dia. Dia mati. Pasal apa? 6 bulan lepas Rasulullah wafat, dia wafat. Dia mati. So meaning that tak ada kaitan. Nak macam ummati kita nak mati tu. Tak ada pun dalam hadis Nabi. Yang datang ummati Nabi kata ketika di mahsyar nanti. Itu untuk apa? Untuk syafaat. Bila Nabi akan sujud pada Allah Taala, bila orang ramai datang minta syafaat, Nabi akan sujud dan Nabi akan puji Allah Taala dengan pujian yang Nabi kata, aku tak tahu pujian tu melainkan dekat sana nanti. Di sana nanti aku akan diilhamkan dengan pujian berkenaan. Lalu aku akan puji Allah Taala sehingga Allah Taala kata padaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau. Sal tu'ta, isfa' atau syafa' sal tu'ta. Mana mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Mintalah engkau akan diberikan. Nabi angkat kepala, dan satu riwayat datang, Nabi kata, ya Rabb ummati. Itu lafaz yang datang. Ada kita wafatnya Rasulullah SAW, antara lafaz yang sahih adalah Nabi angkat jari, Nabi kata, Allahumma ila rafiqil a'la. Datang idea macam-macam. Sampai ada ayat dalam kisah tu, Rasulullah menangis, wahai Jibril, sakitnya kematian. Rasa lempang ni siapa yang cakap macam tu. Tak, seriously, you are playing around dengan emotion manusia. Saya perhatikan benda ni dulu dalam television. Yang first thing pun yang ESQ buat dulu. Kalau sakitnya kematian, tak ada pun, datang mana? Tak idea tu dia kata. Macam ni dia kata, asal dahulu bila macam Ibn Abbas kata, asal dahulu bila kita dengar Rasulullah SAW bersabda, kita dengar kan, kita mengalir air mata. Tapi sekarang ni kan, itu zaman Ibn Abbas, zaman kita lagi dahsyat. Kan, semua orang datang tambah suka hati. Fadilat sebab tarawih lah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari ke-30. Macam-macam. Nabi tak ajar, Nabi tak bagi tahu, dan senyaplah. Kan, bila mana anda diberikan pintu ghaib untuk mengetahui perkara-perkara berkenaan ganjaran apa dan sebagainya, kita jangan bercakap benda yang kita tak tahu. Jadi tanggungjawab kita sebenarnya. Sebab kenapa benda macam ni kita kata berpegang dengan sunnah Nabi SAW, tapi pemastian kesahihan tadi penting. Jika tidak, dia akan everybody will say anything dia nak. Jelas sekali Islam ni ikut apa kepala. Dapat ustaz daripada Yaman, bunyi kepala macam ni. Dapat ustaz Mesir, bunyi kepala macam ni. Dapat ustaz dari Pakistan, bunyi macam ni. Makan nyanyi pula. Dapat ustaz sekian, macam-macam. Itu idea Islam kan macam tu. Islam ni adalah satu agama yang sama di semua tempat. Pemahaman masalah fiqhiyah tu benda lain. Kita kata itu adalah penafsiran yang para sahabat lihat sendiri daripada Rasulullah SAW. Masalah batal tak batal, masalah sentuh cara tangan tak di mana, tangan tinggi mana, tak ada masalah. Tapi berkaitan dengan masalah pemahaman atau ittiba' itu kena jaga.
Bukan main-main suka hati. Kita kena ikuti Rasulullah SAW pada semua benda yang baginda arahkan. Jelas? Ya, ada soalan? Ada. Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.